Assalamualaikum, salam sejahtera para penonton sekalian. Kapten Iman daripada Bangi Beyblade Clan sekali lagi. Dalam video kali ini saya akan berkongsi sedikit ilmu tentang cara-cara untuk menyelenggara dan membaiki launcher LRDB. Seperti yang anda dapat lihat, untuk video kali ini saya akan menggunakan launcher LR daripada set B203 Fusion DX yang baru sahaja dilancarkan. Launcher ini mempunyai tali yang terpanjang antara launcher-launcher yang lain, menjadikannya antara launcher terkuat setakat video ini dihasilkan. Dalam video ini juga kita akan sama-sama mempelajari cara-cara yang selamat untuk membuka, mengasingkan, proses penyelenggaraan dan proses pemasangan kembali launcher ini. Semoga video ini akan dapat memberi manfaat kepada para penonton sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menasihatkan agar para penonton menonton video ini sepenuhnya sebelum mencuba sendiri untuk membaiki dan menyelenggara launcher masing-masing. Saya tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, dan adik-adik yang mahu mencuba juga mestilah mendapatkan bantuan orang dewasa sebelum mencuba proses-proses yang akan saya kongsikan. Video ini bertujuan untuk mendidik serta berkongsi pengetahuan sesama pemain Beyblade sekalian. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Okey, untuk makluman para penonton sekalian, launcher ini baru sahaja dikeluarkan daripada kotaknya, dan seperti anda dapat dengar, bunyi yang dihasilkan agak kasar apabila tali ditarik. Jadi saya harap selepas proses penyelenggaraan selesai, bunyi yang dihasilkan oleh launcher ini akan menjadi lebih lembut dan tidak sekasar bunyi yang dikeluarkannya pada ketika ini. Okey, seperti yang anda dapat lihat di hadapan anda adalah beberapa peralatan asas yang diperlukan untuk proses ini. Antaranya adalah set pemutar skru, kertas tisu dan sekeping kepingan logam yang nipis. Okey. Manakala botol ini pula adalah cecair pelincir khas yang saya gunakan untuk menyelenggara launcher-launcher saya sendiri. Cecair ini actually adalah cecair pelincir untuk treadmill. Cecair ini sangat mesra plastik dan tidak melekit. Okey, ia sangat sesuai digunakan untuk tujuan video kita pada hari ini. Dan cecair ini boleh didapati di kedai-kedai yang menjual peralatan sukan. Contohnya macam saya beli di Fitness Concept dan harganya adalah sekitar RM36 untuk 175 ml. Jadi ini adalah peralatan yang diperlukan untuk proses video kita pada hari ini. Okey, sebelum kita membuka launcher ni, mari kita pelajari dulu nama bahagian-bahagian utama pada satu launcher LR ni. Untuk bahagian atas ni, ia dipanggil gear unit. Okay, untuk bahagian utama ataupun badan launcher ini dipanggil core unit. Okay. Dan untuk bahagian bawah yang kita gunakan untuk menyangkut bay pula dipanggil spin unit. Okay. Jadi untuk video pada hari ini kita hanya akan membuka core unit, memandangkan masalah-masalah utama yang sering berlaku pada launcher LRDB ni adalah berasal daripada core unit. Okay. Untuk membuka core unit ni ada 7 skru yang perlu kita buka untuk mengakses bahagian-bahagian dalam core unit ni. Jadi mari kita buka sama-sama. Okey, seperti yang anda dapat lihat, kita telah pun membuka core unit launcher ini. Dan pada bahagian ini, para penonton sekalian akan dapat melihat 3 grip holder. Okey, 3 grip holder. Okey, ini cuma boleh ditanggalkan dan diletakkan untuk tidak mengganggu proses penyelenggaraan kita. Ia agak mudah untuk dipasang semula kembali. Jadi jangan risau untuk letak di tepi dulu. Masalah utama launcher LR adalah selalu berasal daripada gear assembly di sini. Okey, jadi gear ini
dia bersambung dengan tali launcher. Anda tak perlu risau, just boleh cabut dia keluar, okey, daripada casing masing-masing. Dan kita dapat lihat susunan tali, lilitan tali pada gear assembly ni. Okey, di pada bahagian atas ni terdapat anak panah yang menunjukkan arah yang mana kita perlu gulung tali ni. Jadi kalau anak panah dia adalah melawan bertentangan daripada arah jam, jadi bila kita nak gulung tali ni, kita akan gulung arah lawan jam. Okey. Dan pada bahagian belakang je pula kita dapat lihat satu lagi anak panah juga arah lawan jam. Anak panah ini menunjukkan arah yang mana kita perlu pusing lubang ni menggunakan kepingan besi yang saya tunjuk sebentar tadi. Okey. Dan itu macam ni saya guna kepingan besi ni. Kalau tak ada kepingan besi, boleh guna duit shilling 5 sen ataupun apa-apa sahaja plastik yang nipis, asalkan kita boleh masukkan, okey, masukkan kat dalam celah dia ni and then putar ikut arah lawan jam. Okey. Jadi sekarang saya akan menunjukkan bahagian dalam gear assembly ni pula. Okey. Okey. Kita telah pun membuka bahagian gear assembly dan seperti yang anda dapat lihat sekarang, satu bahagian telah pun dibuka dan hujung tali pada gear assembly ni diletakkan seperti dalam keadaan yang berikut, dikepit oleh dua plastik bahagian ni untuk mengelakkan daripada tali ini terlepas daripada casingnya. Okay. Manakala di bahagian belakangnya pula adalah perumah untuk bahagian spring di dalam gear assembly ini. Biasanya kalau kita ada masalah launcher yang tersekat ataupun bunyi terlalu kasar, ataupun apabila lepas kita tarik tu recoil untuk tali itu masuk semula ke dalam launcher agak perlahan, selalunya masalah-masalah itu disebabkan oleh spring di dalam ni. Jadi saya akan buka bahagian perumah untuk spring ni untuk kita sama-sama lihat apa yang ada kat dalam sini ya. Right. Okey, seperti yang tuan-tuan dapat lihat pemirsa sekalian, perumah untuk spring itulah pun dibuka dan ini adalah rupa bentuk spring di dalam launcher masing-masing. Selalunya yang bagi masalah ni adalah spring ni sama ada sudah terputus pada bahagian dalam ataupun terdapat kesan karat ataupun karbon yang terdapat pada permukaan spring ni. Jadi untuk membersihkan spring ni, kita just cabut benda ni keluarkan spring. Okay, jangan risau, dia akan tendang sikit. Jadi untuk adik-adik yang buat ni, untuk bahagian ni memang perlukan orang dewasa hebat sebab spring ni sangat halus dan tajam. Dia boleh menyebabkan pendarahan pada jari ya, kalau ada luka apa semua. Tambah pula kalau ada karat, lagi bahaya sebab boleh menyebabkan tetanus. Jadi sangat-sangat perlu berhati-hati dalam proses ni. Okay? Jadi kalau kita dapat lihat, saya akan buka spring ni pelan-pelan. Kita akan uncoil dia. Dan ini adalah keadaan spring tu. Seperti kita dapat lihat sebab launcher ni masih baru, jadi kita tak dapat nak tengok sangatlah apa-apa karat ataupun kesan karbon. Dan kalau kita dapat tengok pun, okay, kat sini macam ada sikit. Okay. Tak pasti sama ada penonton boleh nampak atau tak. Jadi saya akan guna kertas tisu ni. Okey, saya akan seretkan pada bahagian spring ni untuk kita lihat sama ada kotoran atau tak. Just kepitkan dengan dua jari, tekan dan kita tarik. Okey, kita tarik sampai hujung.
Kan kita tengok ada tak? Nampak? Ini adalah kesan karbon yang terhasil apabila kita tarik launcher tu. Dekat dalam bahagian casing ni akan berlaku percikan api apabila logam bergeseng dengan logam. Jadi ini adalah kesan-kesan karbon yang terhasil. Kesan-kesan karbon ini juga menjadi punca kepada kerosakan yang sering berlaku pada spring ni. Jadi dalam proses baik pulih dan selenggara, kita perlu memastikan karbon ini dicuci sehabis mungkin untuk mengelakkan masalah yang sama berlaku selepas kita memasang semula macam ini. Jadi bagi saya akan menggunakan minyak ni. Okay. Saya juga akan menggunakan minyak ni untuk melindungi permukaan besi spring ni. Okay, jadi apa yang saya buat simple, saya just buka minyak ni, letak sikit ke bahagian ni sebab saya prefer untuk guna jari sendiri je. Bahagian ni juga akan menjadi sedikit rumit sekiranya cuba dilakukan oleh anak-anak kecil. Jadi kalau adik-adik nak cuba buat tu, kalau boleh minta tolong abang ke kakak ke. Okey, jangan buat sendiri, takut nanti luka. Jadi proses ni nak pasang senang, just ambil sikit, okey, letak pada ibu jari dan jari telunjuk dan lumurkan. Okey, lumurkan, tarik perlahan. Kalau dah kering tu, lumur lagi, tarik lagi. Okey, buat lagi proses ni berulang kali sampai kita sampai ke hujung spring. Okey, sampai ke hujung spring. Sambil-sambil boleh tengok TV kan, tengok apa semua. Kita boleh licinkan, dan sebab yang ni adalah proses untuk melindungi bahagian logam spring. Siapa yang pernah minta saya repair launcher, diorang tu memang saya buat benda yang sama. Baik, jadi selepas kita cek semua permukaan spring telah pun disalutkan dengan cahaya pencin ni. Okay, cuci jari sikit. Now kita akan gulung semula spring ni. Kalau nak gulung ni agak mudah. Okay, ambil yang paling hujung, kita cuba buat bulatan yang sekecil mungkin kita boleh buat. Kemudian kita gulung perlahan-lahan. Proses ni akan mengambil masa sedikit untuk kita dapat feel dia tu, tapi tak apa. Okey, sekarang dah dapat bentuk bulat. Okey, make sure kita nak masukkan dalam keadaan bucu atas ni menghadap ke arah kiri kita. Untuk memudahkan, saya guna bahasa biasalah untuk arah kiri. Kemudian kita ambil casing yang ada ruang nipis kat sini. Okey, casing ni sekarang dia terbagi dua. Okey, ada dua. Kita ambil yang ada ruang nipis ni dan kita masukkan spring tu kat dalam, dan make sure ruang nipis tu kita keluarkan sedikit spring tu. Okey, dan kita lepaskan. Okey, sekarang spring dah masuk dalam rumah, tapi kita kena adjust. Okey, ada dua lekuk pada spring ni, satu, dua. Make sure lekuk tu berada di atas bahagian yang bertanda dua ni. Okey, so bila dia rapat, dia akan berdiri di atas macam ni. Okey, make sure dia jadi macam tu. And then lepas tu kita ambil balik unit yang tinggi tadi tu. Okey, unit ni. Okey, dan kita masukkan pada bahagian tengah launcher. Okey, nampak spring ni? Okey, kita kepit dia masuk dan kita heret dia supaya masuk ke lubang. Okey, dia akan jadi macam ni. Dan lepas tu kita ambil bahagian yang satu lagi yang ada ni, kita rapatkan spring ni dan kita klip pada dua klip di sini. Ada satu klip, lagi satu belakang ni, dua klip. Jadi kita klipkan dia. Ya. Satu klip masuk. Okey, satu lagi pun kat sini masuk. Okey, jadi kita akan dapat macam tu dah gear tu dan spring tu macam ni. Kemudian kita ambil assembly part ataupun bahagian yang ada dua lubang kat sini. Okey, ada dua lubang kat sini. Sini ada tiga. Ada tiga lubang, kita ambil yang ada dua lubang. Okey, dua lubang.
Dan kita masukkan, kali ni spring tu menghadap ke kanan pula. Nampak? Tadi masa kita nak masuk ke rumah, spring tu menghadap sini. Sekarang kita masukkan ke sini pula. Okey. Dan cara nak masuknya adalah kita tekan spring ni rapat macam ni. Okey. Kita akan dapat lihat ada ruang sedikit di sini. Nampak? Okey, ada ruang kat sini. Kita rapatkan dan kita masukkan ruang tu pada bahagian yang berlekuk ni. Okey. Masuk pada bahagian yang berlekuk dan kita tekan. Masukkan. Okey, dah masuk. Elok. Sekarang ni kita ambil tali pula. Ambil tali. Lepas ni kita masukkan ikut alur dia. Okey, kita masukkan ikut alur dia. Make sure bahagian besi ni berada di bahagian dalam. Dan kita keluarkan sedikit tali. Okey. Tekan, keluarkan sedikit tali. Alright. So dia akan jadi macam ni. Dan sekarang kita ambil bahagian ni. Make sure bahagian melintang ni dia akan tekan tali tu. Sebab dia sepatutnya jadi macam ni lah. Okey. Jadi dia masuk macam ni. Patutnya jadi macam ni. Jadi apa? Kita masukkan balik tali. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pula cara-cara untuk reset spring yang dekat dalam ni dengan core unit. Okey, proses ni tidak terlalu sukar. Okey, pertama sekali kita kena make sure kita gulung ikut arah anak panah yang telah ditunjukkan. Okey, kalau macam ni dia tunjuk counter kita kena tengok pada sini. Okey. Okey, kita nak tengok pada unit ni. Okey. Dia suruh arah lawan jam, so kita pusing arah lawan jam . Okay, just make sure kita pusing elok. At the same time, pastikan tali straight, lurus dan tidak terganggu. Okay. Jadi telah sempurna digulung dan kita ambil bahagian core unit yang ni . Okay, yang ada petak kat tengah ni. Ada petak kat tengah ni kita letak kat sini. Okey, kalau boleh melintang macam ni. Okey. Dan saya zoom sikit. Okey. Kita kena keluarkan sedikit tali untuk make sure bahagian besi pada hujung tali ni akan sangkut di sini. Okey, akan sangkut pada hujung holder dan besi yang kedua akan duduk pada bahagian klip di sini . Alright. Jadi cara letaknya adalah sebab pada bahagian gear assembly ni kat sini ada bentuk macam petak sikit. Petak tu akan masuk ke dalam bahagian petak sini . Alright, jadi pemasangan dia quite simple, straightforward. Kita letak pada atas tu, so kita adjust. Kalau terlebih macam ni, dan kita pusingkan sikit, masuk balik tengah. Okey. Macam petak tu. Okey. Dan kita lihat, okey, satu ni dah ada kat sini dan kita adjust. Kita letak okey, so jadi macam ni. Okey, satu besi ada kat sini, satu besi ada kat sini. Dan sekarang adalah bahagian untuk kita reset spring kat dalam ni. Dan seperti kita dapat lihat, anak panah ni menuju ke arah pusingan lawan jam. Jadi apa yang biasa saya buat adalah kita kena pastikan nanti bila kita nak tutup launcher tu macam ni. Launcher tu macam ni, kita kena pastikan bahawa bahagian bukaan ni menegak daripada kita punya perspektif. Sebab benda ni macam ni kan. Benda ni tegak, so kita nak make sure benda ni pun melintang macam ni. So bila kita kepit, dia akan stay in place. Dia akan stay pada kedudukan dia. Jadi saya set balik. Right. Okay, everything is in order. Sekarang kita akan guna
pinggan besi tu. Okey, macam saya biasanya setengah orang cakap, okey, kalau nak reset spring tak payah. By right, kita dah boleh terus tutup. Provided kita make sure benda ni selari dululah. Tapi bagi saya lebih suka untuk buat at least 3 atau 4 pusingan untuk spring dalam ni supaya dia reset balik. So jadi, okay, katakan kita start daripada arah lawan jam ni. Okey, kita angkat sikit assembly ni, sama ada macam ni ke ataupun macam ni ke, kan, supaya bahagian petak yang bawah tu tidak akan memegang gear assembly. Jadi make sure kita jangan lepaskan gear assembly ni sepanjang kita tengah reset spring tu. Okey, jadi kita buat macam ni ya, angkat sikit. Okey, so dia terkeluar sikit daripada gear casing dan kita pusing. Okey. 1 2 3 4. Okey, dan akhir sekali macam saya cakap, kena make sure dia menegak. So jadi dia akan jadi macam ni. Okey, nampak? Tadi dia melintang macam ni, sekarang dia menegak macam ni ya. Jom kita letakkan balik elok. Semua pin, bagi holder dia straight, pusing tadi macam tu. Dan dengan berhati-hati kita lepaskan. Kita lepaskan. Okay, sekarang kita akan tutup launcher ni macam ni ya. So supaya bahagian ni dia akan kepit bukaan ni. Jadi sebelum kita lupa, kita juga perlu masukkan holder ni, clip untuk grip ni, masukkan macam ni. Okey, ni pun masuk kat sini, bahagian tepi ni ya. Okey, bahagian tepi. Kalau boleh berhati-hati sebab tak nak spring yang kita dah reset tu dia lari lah. So, pelan-pelan masukkan semula. Okey, same time kalau benda dia lari, apa boleh reset balik, letak balik. Sekarang kita pelan-pelan kita clip. Okey, untuk bahagian clip ni nampak ni macam clip ni, dia akan tekan besi yang nombor 2 ni. Alright, jadi kita masukkan pelan-pelan, adjust agak-agak untuk kita tengok mana ni. Kita angkat dan kita tekan. Okey, sekarang ni semua dah teratur. Hujung ni ada, sini pun semua dah okey. Alright, dan sekarang by right kita boleh pasang blade. Tapi sebelum tu, satu lagi tip yang saya ingin kongsikan. Sebelum kita masukkan blade skru-skru ni dalam ni, kita letak sedikit saja saya pada gear kat core unit ni, sikit je. Okay, itu atas satu, bawah satu. Jadi kita dah habis setting. Yang ni akan melembutkan bahagian gear-gear tu. Jadi sebelum kita pasang balik skru-skru ni, kita boleh buat test. Kita boleh buat test run. Kita masukkan dia punya gear unit. Okey, kita masukkan dia punya spin unit. Mana arah lah yang kita nak. Kan, dan kita cuba dengar. Wah, bunyinya sangat lembut. Okey, tidak sekuat yang mula-mula tadi. Ini adalah sebab kita dah reset spring dalam dan juga kita dah lembutkan gear-gear tu. Lembut tu bukan maksudnya gear tu jadi lembut. Kita dah geseran antara part-part kat dalam core unit tu dah jadi makin licin disebabkan oleh minyak yang kita letak tadi. Okey, jadi sekarang kita pasang balik skru-skru ni ya. Alright. Jadi demikian tu saja video saya pada hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, sebagai peringatan untuk para brader yang suka menggunakan launcher LR macam ni, and then guna spin unit yang ada bearing macam ni, tolong pastikan anda sentiasa membersihkan bahagian dalam bearing unit ni, spin unit ni, sebab kadang-kadang orang terlupa nak bersihkan bahagian ni. Kalau dah terlalu berhabuk, terlalu kotor, dia akan affect performance launcher LR ni ya. Jadi
Sebelum saya mengakhiri video ni, mari kita tengok sekali lagi macam mana hasil terakhir selepas proses penyelenggaraan dilaksanakan. Maafkan saya. Okey. Sangat lembut. Sangat lembut. Okey, kita cuba belah sisi kiri. Okey. Ya, inilah yang dicari-cari dalam sesebuah loncat LR. Tarikan yang lembut, tidak terlalu kuat, dan recoil pun sangat lancar. Okey, setakat itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan share. Saya subscribe pada channel ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum.